itu terbunuh dan muncul Khawarij dan muncul Syiah, dan Ali radhiyallahu an dibai'ah sebagai khalifah yang keempat, bangkitnya fitnah dan muncul dua aliran bid'ah yang keluar daripada Ahlus Sunnah, iaitu Syiah wal Khawarij. Maka kata Ibn Sirin, falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam klip video ini, Muhib Khawli mendakwa golongan Khawarij dan Syiah adalah ahli bid'ah dan tidak diterima riwayat mereka. Fa in kana min ahli sunnah qubilat riwayatuh. Kalau dia ni ahli sunnah, bukan ahli Syiah, diterima riwayat dia. Wa in kana min ahli bid'ah lam tuqbal wa lam tu'khadh riwayatuh. Dan kalau dia ni ahli bid'ah di kalangan orang Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah, tidak diterima riwayat dia. Taib. Namun realitinya Ahlus Sunnah telah pun menerima hadis dari perawi golongan Khawarij. Misalnya Ikrimah Al-Barbari, perawi hadis Khawarij yang thiqah di kalangan Ahlus Sunnah. Dalam kitab Tahzibut Tahzib karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid ketiga, penerbit Muassasah Ar-Risalah, muka surat 134, perihal perawi hadis Ikrimah Al-Barbari, dalam muka surat 136, wa qala Mus'ab Az-Zubairi kana Ikrimah yara ra'yal Khawarij. Berkatalah Mus'ab Al-Zubairi, Ikrimah mempunyai pandangan Khawarij. Dalam kitab Fatimah binti Nabi, karya Ibrahim bin Abdullah Al-Madihish, jilid ke-6, penerbit Darul Ali wa Sahbil Waqfiyah, cetakan pertama tahun 1440 Hijrah, Riyadh, muka surat 122. Pengarang menulis, Ikrimah iaitu tabi'iyun, tabi'in, imamun thiqatun, seorang imam yang thiqah yang dapat dipercayakan. Qala Al-Bukhari, telah berkata Imam Al-Bukhari, laisa ahadun min ashabina illa wa huwa yahtajju bi'ikrimah. Tidak ada seorang pun daripada sahabat-sahabat kami melainkan berhujah dengan Ikrimah. Dan muncul dua aliran bid'ah yang keluar daripada Ahlus Sunnah, iaitu Syiah wal Khawarij. Wa in kana min ahli al-bid'ah lam tuqbal wa lam tu'khadh riwayatuh. Dan kalau dia ni ahli bid'ah di kalangan orang Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah, tidak diterima riwayat dia. Taib. Justru itu tidak seperti dakwaan Muhib Khawli, kononnya Ahlus Sunnah hanya mengambil hadis daripada golongan Ahlus Sunnah semata-mata. Malah Imam Bukhari sendiri mengambil hadis daripada golongan Khawarij, sebagaimana yang didakwa oleh Muhib Khawli sebagai ahli bid'ah. Faqala, Imam Ahmad kata, ma hadha bi ahlin an yuhaddatha an. Tak layak ni. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, bila Imam Ahmad bin Hanbal tahu bahawasanya Husain Al-Ashqar seorang yang pernah cela dan tulis kitab mengenai keaiban dan mencari keaiban Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dia kata, ma hadha bi ahlin an yuhaddatha an. Dia ni tak layak untuk kita riwayat ataupun sebarkan hadis dan riwayat dia. Menurut Muhib Khawli, mencela Abu Bakar dan Umar tidak layak menjadi perawi hadis. Namun kita dapati berapa ramai perawi hadis yang mencela Ali bin Abi Talib dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala, jilid ke-7, penerbit Muassasah Ar-Risalah, cetakan ke-11 tahun 1996, muka surat 130. Pengarang menulis perihal Auza'i. Sami'tul Auza'i yaqulu, aku mendengar Auza'i berkata, ma akhadna al-ata'a hatta syahidna ala aliyin bin nifaq wa tabarra'na minhu. Kami tidak mengambil hadis daripada al-ata' sehingga bersaksi bahawa Ali bin Abi Talib adalah munafik dan berlepas diri daripada beliau. Ini menunjukkan syarat untuk menjadi ahli hadis dalam Ahlus Sunnah hendaklah bersaksi bahawa Ali adalah munafik. Dalam kitab Minhaj Al-Sunnah, karya Ibn Taymiyah, jilid ke-5, muka surat 42,
Ibnu Taimiyah menulis, wa amma hadithu Sa'din lamma amarahu Muawiyatu bisabbi fa'aba faqala ma mana'aka an tasubba Ali ibn Abi Talib. Adapun hadis tentang Sa'ad apabila diperintahkan oleh Muawiyah agar menghina, maka Sa'ad pun enggan. Kata Muawiyah, apa yang mencegahmu dari mencerca Ali bin Abi Talib? Terbukti bahawa Muawiyah mengeluarkan perintah agar Ali bin Abi Talib dihina. Namun Muawiyah menjadi perawi hadis. Misalnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 1730. Tidakkah ini sikap double standard dalam disiplin ilmu hadis? Menghina Abu Bakar dan Umar tidak boleh diterima sebagai perawi. Namun orang yang mengarahkan penghinaan terhadap Ali di atas minbar-minbar boleh menjadi perawi hadis dalam kitab sahih. Sebaliknya, penganut ajaran Ahlus Sunnah pernah membunuh ulama mereka sendiri yang meriwayatkan fadilat Ali bin Abi Talib. Dalam kitab Tabaqat Al-Syafi'iyah Al-Kubra, karangan Imam Al-Subki, jilid ketiga, penerbit syarikat Faisal Isa Al-Babi Al-Halabi, Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabi, muka surat 16. Pengarang menulis, وَقَدْ اخْتَلِفُوا فِي مَكَانِ مَوْتِ النَّسَائِ فَالصَّحِيحِ أَنَّهُ أَخْرَجَ مِنْ دِمَشْقِ لَمَّا ذَكَرَ فَضَائِلْ عَلِي. Telah berselisih tempat kematian Imam An-Nasai. Yang sahih ialah beliau diusir dari Damsyik tatkala menyebut keutamaan Ali bin Abi Talib. Qila ma zalu yudafi'una fi khisyatayhi hatta ukhrija min al-masjid thumma humila ila ramlah fatuwfiya biha. Dikatakan mereka terus memukul dua telurnya sehingga dikeluarkan dari masjid, kemudian dibawa ke Ramlah dan meninggal dunia kerana itu. Inilah budaya membenci Ali bin Abi Talib yang telah tersemat dalam hati sanubari para penyokong Bani Umayyah sehingga mempengaruhi para ulama hadis Ahlus Sunnah hingga ke hari ini. Pada zaman dahulu, para ulama Sunni dilabel sebagai Syiah atau Rafidah semata-mata kerana kebencian, bukan kerana kebenaran. Abdul Razak Al-San'ani merupakan salah seorang tokoh hadis Ahlus Sunnah yang jelas menghina Muawiyah dan Umar Al-Khattab. Namun sikap ini tidak menyebabkan beliau ditolak, malah diterima sebagai ulama besar ilmu hadis Ahlus Sunnah dan kitabnya terpakai hingga ke hari ini. Dalam kitab Al-Du'afa Al-Kabir, karya ulama Sunni Al-Uqaili Al-Makki, jilid ketiga, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah, Beirut, cetakan pertama, muka surat 109. Pengarang mencatatkan perihal Abdul Razak Al-San'ani sebagai berikut. Muhammad bin Ishaq bin Yazid Al-Basri qala sami'tu Makhlad Asy-Sya'iri yaqul kuntu 'inda Abdul Razak fadzakara rajulun 'inda Muawiyah faqala la tuqadhdhir majlisana bizikri waladi Abi Sufyan. Muhammad bin Ishaq bin Yazid Al-Basri berkata, aku mendengar Makhlad Al-Sya'iri berkata, aku pernah bersama Abdul Razak, seorang laki-laki menyebut sesuatu berkenaan Muawiyah. Lalu Abdul Razak berkata, janganlah kamu menghina majlis kita dengan menyebut anak Abu Sufyan. Selain itu, Abdul Razak San'ani juga mencela Khalifah Umar. Dalam kitab yang sama, muka surat 110, pengarang menukil sebuah riwayat, kunna 'inda Abdul Razak fahaddatsana bihadits. Kami pernah bersama Abdul Razak, maka kami menukilkan hadis. Falamma qara'a qawla Umar li Ali wal Abbas faji'ta anta tatlubu mirathaka min ibni akhika wa jaa'a hadza yatlubu miratha imra'atihi min abiha. Qala Abdul Razak unzur ila al-anwak. Tatkala ia membaca hadis, kata-kata Umar kepada Ali dan Abbas, iaitu, engkau telah datang meminta warisanmu daripada anak saudaramu, dan datang laki-laki ini meminta warisan isterinya daripada ayahnya. Berkatalah Abdul Razak, lihatlah kamu pada Al-Anwak itu. Perkataan Al-Anwak
di dalam bahasa Arab setara dengan perkataan ahmaq, iaitu bodoh. Dan perkataan bodoh ini ditujukan kepada Umar Al-Khattab. Keterangan ini membuktikan Abdul Razak Al-San'ani merupakan ulama hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seharusnya digelar sebagai Syiah Rafidah menurut ajaran Muhib Khawli. Selain itu, Abdul Razak Al-San'ani terkenal di kalangan Syiah dan merupakan anak murid Imam Ja'far As-Sadiq. Dalam kitab Rijal At-Tusi, karangan ulama Syiah yang hidup dalam kurun keempat Hijrah, penerbit Muassasah Nashr Al-Islami, cetakan tahun 1430 Hijrah, Qum, Republik Islam Iran, buka surat 265, di bawah tajuk Ashabu Ja'far bin Muhammad As-Sadiq atau pengikut Imam Ja'far As-Sadiq. Nama Abdul Razak bin Hammam Al-Yamani tersenarai sebagai salah seorang yang belajar dengan Imam Syiah ini. Dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh, karya Ibn Athir, jilid kelima, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah, Beirut, cetakan pertama tahun 1987, buka surat 486, pengarang menulis, bab tahun 211 Hijrah. Abdul Razak bin Hammam Al-San'ani Al-Muhaddith wa huwa min masyayikh Ahmad bin Hanbal wa kana yatashayya'. Abdul Razak bin Hammam Al-San'ani merupakan ahli hadis, salah seorang guru Ahmad bin Hanbal. Beliau telah masuk Syiah. Justru itu, walaupun Abdul Razak Al-San'ani memiliki ciri-ciri Rafidah menurut ajaran Muhib Khawli, namun ini semua tidak menyebabkan beliau gugur sebagai perawi hadis Ahlus Sunnah. Malah Abdul Razak As-San'ani menjadi perawi hadis dalam kitab Sunan An-Nisa'i, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Al-Tirmizi dan lain-lain lagi. Abdul Razak Al-San'ani terselamat dari tuduhan Rafidah dalam saringan ilmu rijal Ahlus Sunnah, memandangkan kitabnya amat bernilai. Yang menjadi kekhawatiran ialah berapa ramai perawi hadis yang dilabel sebagai Rafidah sehingga menyebabkan hadis Nabi hilang dari tangan umat Islam semata-mata kerana isu ini. Yang keempat, langsung tak boleh terima riwayat dia adalah Ar-Rafidhi, Al-Syi'i Ar-Rafidhi, ataupun dipanggil Ar-Rafidah, yang tolak Uthman, mencela Abu Bakar dan Umar dan menipu. Kata-kata Muhib Khawli ini tidak benar kerana perawi hadis Rafidah telah diterima riwayatnya oleh tokoh-tokoh hadis Ahlus Sunnah. Dalam kitab Rijal Sahih Al-Bukhari, karya Imam Al-Kalabadzi, jilid pertama, penerbit Darul Ma'rifah, Lubnan, cetakan pertama tahun 1987 Masih, muka surat 863, pengarang menulis, Abbad bin Yaqub Ar-Rawajini Al-Kufi haddasa an Abbad bin Al-Awwam rawa anhu Al-Bukhari fit Tauhid. Abbad bin Yaqub Ar-Rawajini Al-Kufi meriwayatkan hadis daripada Abbad bin Al-Awwam. Imam Bukhari meriwayatkan hadis daripada beliau di dalam bab At-Tauhid. Namun dalam kitab Ad-Du'afa wal Matrukin, karya Ibnu Jauzi, jilid kedua, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah, Beirut, cetakan pertama tahun 1986, muka surat 77, pengarang menulis, Abbad bin Yaqub Ar-Rawajini Abu Sa'id Al-Kufi yarwi an Syarik qala Ibnu Hibban kana Rafidhiyan. Abbad bin Yaqub Ar-Rawajini Abu Sa'id Al-Kufi meriwayatkan hadis daripada Syarik. Telah berkata Ibnu Hibban, beliau adalah Syiah Rafidah. فذلك شيعي جلد يؤدب. Ini kalimah Al-Imam Al-Azim Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, yang saya sangat suka dia. Dan Imam Al-Zahabi huwa alimu, yani Imam Al-Zahabi rahimahullah di antara ulama hadis yang sangat indah kitab-kitab dia, seperti kitab Siyar A'lam An-Nubala wa Mizanul I'tidal. Imam Al-Zahabi ada dua kitab wajib bagi setiap orang Islam nak belajar sunnah, mesti ada dua kitab ini. Siyar A'lam An-Nubala
dan satu lagi kitab Mizanul I'tidal, wajib kena ada. Kalau tak ada dua kitab ini, tak boleh pergi jauh dalam bab hadis. Baik. Mari kita menilai kembali siapakah gerangan Imam Zahabi yang disanjung-sanjung oleh Muhib Khawli. Kononnya kitab-kitabnya sangat indah sehingga tokoh ini dijadikan panduan dalam ilmu hadis Muhib Khawli. Kadang-kadang Imam Zahabi menilai sesuatu hadis dengan hatinya, bukan dengan sanad atau matan, kerana terlalu fobia dengan fadilat Ali bin Abi Talib. Dalam kitab Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal, penerbit Darul Ma'rifah, jilid pertama muka surat 82, Imam Zahabi menulis, "Walam yatakallamu fihi illa li riwayatihi an Abdir Razzaq an Ma'mar hadithan fi fadaili Ali." Dan mereka tidak menceritakan tentangnya, iaitu Ahmad bin Al-Azhar, melainkan riwayatnya daripada Abdul Razzaq, daripada Ma'mar, sebuah hadis tentang fadilat Ali. Dalam nota kaki tersebutlah hadis itu, "Aduwuka ya Ali aduwi wa aduwi aduwullah," iaitu sabda Nabi, musuhmu adalah musuhku wahai Ali, dan musuhku adalah musuh Allah. Lalu Imam Zahabi menulis, "Yashhadul qalbu annahu batil." Telah disaksikan oleh hati bahawa hadis itu adalah batil. Bukankah sepatutnya Imam Zahabi menilai hadis itu dengan sanad atau matannya? Kenapa hadis tentang fadilat Ali bin Abi Talib langsung dinilai dengan hati sebagai batil? Berkenaan dengan Imam Nasa'i, Imam Zahabi menulis dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala, seperti cetakan sebelum ini, jilid ke-14, muka surat 133, "Walam yakun ahadun fi ra'si salasi mi'atin ahfadha minan Nasa'i huwa ahdhaqu bil hadithi wa ilalihi wa rijalihi min Muslim wa min Abi Dawud wa min Abi Isa wa huwa jarin fi midmaril Bukhari wa Abi Zur'ah illa anna fihi qalila tashayyu'in wa inhirafin an khusumil imami Ali'in ka Muawiyata wa Amru wallahu yusamihuhu." Tidak ada seorang pun di awal 300 tahun yang menghafal lebih daripada Nasa'i. Beliau lebih pandai dalam hadis, sebab-sebabnya rijalnya dari Muslim, Abi Daud dan Abi Isa. Beliau adalah jiran arena Al-Bukhari dan Abi Zur'ah, melainkan padanya ada sedikit Syiah dan menyimpang dari permusuhan terhadap Imam Ali sebagaimana Muawiyah dan Amru. Semoga Allah mengampuninya. Jelas di sini Imam Zahabi mendoakan keampunan bagi Imam Nasa'i yang kononnya bersalah kerana menyimpang dari perseteruan terhadap Ali bin Abi Talib. Inilah sikap sebenar Imam Zahabi yang menjadikan orang yang mesra Ali sebagai berdosa. Lain pula halnya dengan membela Abu Bakar. Dalam kitab Tazkiratul Huffaz, muka surat 684, Imam Zahabi menulis tentang perihal Ibnu Khirash sebagai Al-Hafiz, Al-Bari' An-Naqid, seorang penghafal unggul, kritikus. Dalam muka surat 685, pengarang menulis, "Ma ra'aitu ahadan ahfaza min Ibni Khirash." Berkata Abu Nuaim, "Aku tidak pernah melihat penghafal hadis lebih daripada Ibnu Khirash." Hadis "Ma tarakna sadaqah qala batil." Hadis Nabi bersabda, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Ibnu Khirash berkata, hadis ini batil. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kita lihat maki hamun Imam Az-Zahabi terhadap Ibnu Khirash. "Qultu jahlatur rafidah lam yadrul hadith wala sirah wala kaif thumma fa'ama anta ayyuhal hafiz al-bari' allazi syarabta bulaka fa anta zindiq ma'anid lil haq fala radiyallahu anka." Aku berkata, adapun engkau wahai penghafal hadis yang unggul, engkau telah minum air kencingmu. Engkau adalah kafir zindik, keras kepala terhadap kebenaran.
tidak ada redha Allah bagimu. Demikianlah Imam Zahabi. Dalam kitab Kashful Labs karangan Al-Syekh Al-Said Muhammad Abdul Hayy, tahqiq Hisham bin Muhammad Haijar, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah, cetakan pertama tahun 2011, muka surat 44, pengarang menulis, minhum Al-Hafiz Al-Zahabi, di antara mereka ialah Al-Hafiz Al-Zahabi. Fakam min hadisin qawiyyin hakamu alaihi bid-dha'f. Berapa banyak hadis yang kuat mereka hukum sebagai dhaif. Dalam nota kaki pentahqiq kitab menulis, Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ahadu kibaril huffaz. Imam Zahabi adalah salah seorang hafiz yang besar. Illa annahu rahimahullahu ta'ala lahu naw' tahamul wa ta'annat fi raddi ba'dil ahadis wa tad'if ba'dil ruwah, khasatan al-ahadis al-waridah fi fadaili Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ali baiti alaihimussalam. Namun semoga Allah Ta'ala merahmatinya, dia mempunyai sejenis prasangka dan sifat lalai dalam penolakan beberapa hadis, melemahkan sebahagian perawi, khususnya hadis-hadis tentang keutamaan junjungan kita Ali bin Abi Talib. Semoga Allah meridai beliau dan Ahlul Bait. Salam sejahtera ke atas mereka. Qala Al-Hafiz Ahmad bin Siddiq rahimahullahu ta'ala, wa amma Az-Zahabi fala yanbaghi an yuqbal qawluhu fil ahadis al-waridah bi fadli Ali alaihi salam. Al-Hafiz Ahmad bin Siddiq rahimahullah berkata, adapun Zahabi tidak boleh diterima pernyataannya dalam hadis-hadis tentang fadilat Ali bin Abi Talib. Kana iza waqa'a nazrahu 'alayha i'tarathu hiddatan atlafat syu'uruhu wa ghadib azhaba wijdanahu hatta la yadri ma yaqul wa rubbama sab wa la'a man rawa fadaila Ali alaihi salam kama waqa'a minhu fi ghairi mawdi' min al-mizan wa tabaqat al-huffaz tahta sitar anna al-haditha mawdu'un walakinahu la yaf'alu dhalika fi man yarwi al-haditha al-mawdu'a fi manaqib a'da'ih. Jika Imam Zahabi memandang pada riwayat-riwayat, ketajamannya akan menghancurkan perasaannya dan kemarahan akan menyelubungi hati nuraninya sehingga dia tidak tahu apa yang dia katakan, dan dia mungkin menghina dan mengutuk orang yang menceritakan fadilat Ali alaihi salam, sebagaimana yang terjadi bukan satu kali di dalam kitabnya Al-I'tidal dan Tabaqat Al-Huffaz, atas alasan bahawa hadis berkenaan adalah rekaan. Tetapi Imam Zahabi tidak akan melakukan perbuatan yang sama terhadap orang yang meriwayatkan hadis mengenai kebaikan musuh-musuh Ali. Demikianlah Imam Zahabi, tokoh hadis yang dipuji-puji oleh Muhib Khawli, ulama yang membenci fadilat Ali bin Abi Talib, menghina orang yang tidak sependapat dengannya tentang sahabat, memburukkan orang yang tidak bermusuhan dengan Ali, dan mendhaifkan hadis-hadis fadilat Ali bin Abi Talib. Sebab kita kena berhati-hati dengan satu lagi penyakit yang ada dalam perawi ataupun dalam ulama hadis, nama dia at-tadlis. Oh, at-tadlis ni penyakit bahaya. At-tadlis, seorang ulama, seorang perawi, dia akan sembunyikan hakikat syekh dia, sebab syekh dia dikenali sebagai dhaif, dia akan sembunyi dengan cara tadlis. Letak nama guru dia, tapi dia akan kaburi dengan nama lain. Ketahuilah, orang yang dibahaskan oleh para ulama sebagai mudallis ialah Imam Al-Bukhari sendiri. Di dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala, jilid ke-12, muka surat 273, berkenaan perihal perawi bernama Az-Zuhli Muhammad bin Yahya. Ruya anhu khalaiqu minhumul a'immah Sa'id bin Abi Maryam wa Abu Ja'far. Sejumlah para imam hadis meriwayatkan daripadanya Sa'id bin Abi Maryam dan Abu Ja'far. Wa Muhammad bin Ismail Al-Bukhari wa yudallisuhu kathiran. Termasuklah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, iaitu Imam Bukhari, telah meriwayatkan hadis daripadanya. Wa yudallisuhu kathiran, dan
Imam Al-Bukhari banyak mentadliskannya. Artinya, Imam Al-Bukhari menyembunyikan nama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. La yaqulu Muhammad bin Yahya. Imam Bukhari tidak menyebut nama Muhammad bin Yahya, bal yaqulu Muhammadun faqat atau Muhammad bin Khalid atau Muhammad bin Abdullah. Bahkan beliau menyebut Muhammad semata-mata, atau Muhammad bin Khalid atau Muhammad bin Abdullah. Imam Zahabi di akhir perenggan ini menyatakan, ghafarallahu lahuma, semoga Allah mengampuni mereka berdua. Artinya Imam Zahabi menyedari kesalahan besar yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari lalu memohon keampunannya. Jika Imam Az-Zahabi mendoakan seseorang dalam kitabnya, sudah tentu ada sesuatu yang tidak kena dengan individu yang dibahaskan. Tadlis yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari ini disahkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi karangan Al-Mubarak Furi, jilid ketiga, penerbit Darul Fikr, muka surat 270. Pengarangnya menulis, Huwal Hafizuz Zuhli ahadul a'lamil kibar lahu rihlatun wasi'atun wa naqd wa rawa anhu al-Bukhari wa yudallisuhu. Beliau adalah Al-Hafiz Az-Zuhli, salah seorang ulama besar, melakukan perjalanan yang luas dan mempunyai kupasan. Diriwayatkan daripadanya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Bukhari mentadliskannya. Ta'rif ahli taqdis bimaratibil mausufin bitadlis, atau dikenali sebagai Tabaqat Al-Mudallisin, iaitu sebuah kitab yang secara langsung menuduh seseorang imam dalam bidang hadis melakukan tadlis. Karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, cetakan pertama, penerbit Al-Manar, Jordan, muka surat 24. Pengarang menulis, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughairah Al-Bukhari Al-Imam, wasafahu bizalika Abu Abdullah bin Mandah fi kalami lahu. Muhammad bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari, seorang imam, disifatkannya demikian oleh Abi Abdullah bin Mandah perihal Imam Al-Bukhari. Faqala fihi akhraj Al-Bukhari qala fulan wa qala lana fulan wa huwa tadlis. Katanya, Imam Al-Bukhari berkata tentang seseorang fulan dan menyatakan kepada kita fulan orang lain, sedangkan Al-Bukhari melakukan tadlis. Dalam sebuah lagi kitab yang menyenarai hitamkan nama-nama pentadlis ialah Al-Tabyin li Asma' Al-Mudallisin, karya Burhanuddin Sibt Ibni Al-Ajmi Al-Syafi'i, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah, Beirut, cetakan pertama tahun 1986, muka surat 49. Pengarang menulis, Al-Bukhari Zakar ibn Mandah Abu Abdullah fi juz'i lahu fi syurutil a'immah fi al-qira'ati was-sima' wal-munawalah wal-ijazah. Akhraj Al-Bukhari fi kutubihi as-sahihah wa ghairiha. Qala lana fulan wa hiya ijazah wa qala fulan wa huwa tadlis. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Muthirah Syekhul Islam Al-Bukhari. Ibnu Mandah menyebut Abi Abdullah, iaitu Imam Al-Bukhari, yang mempunyai syarat-syarat para imam dalam bacaan, pendengaran, penerimaan dan ijazah. Al-Bukhari mengeluarkan hadis di dalam kitab sahihnya sebagaimana orang lain dan berkata kepada kita seorang fulan, sedangkan Imam Bukhari melakukan tadlis. Kesimpulannya, berasaskan keterangan-keterangan, diketahuilah bahawa Ahlus Sunnah menerima para perawi hadis dari berbagai golongan, termasuklah Khawarij dan Syiah Rafidah. Oleh itu, ajaran Muhib Khawli tentang ilmu hadis ini tidak tepat dengan realiti, sesat lagi menyesatkan, dan segala tuduhan terhadap para perawi hadis kadangkala hanyalah berasal dari kefanatikan dan prejudis semata-mata. Penilaian hadis secara taksub terhadap sahabat Nabi dan kebencian terhadap Ali sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Zahabi adalah perbuatan yang tidak adil. Justru itu, ajaran yang disampaikan oleh Muhib Khawli amat bahaya kepada umat Islam kerana dikhawatiri mengandungi elemen nasibi, iaitu menjatuhkan martabat Ahlul Bait dalam ilmu hadis.